Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum pada itu, ada siapa tinggal telefon? Ada siapa tinggal telefon? Telefon ada di sini. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada tengah hari ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, salah satu ciri-ciri peperangan yang berlaku dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah peperangan Khaybar. Khaybar yang merupakan salah satu daripada tempat atau kawasan yang didiami oleh golongan Yahudi Madinah yang berada di utara Madinah, tidak sampai 100 km daripada kota Madinah. Peperangan Khaybar ini berlaku pada bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijri, makna selepas daripada peristiwa Suluh Hudaibiyah dan setahun sebelum daripada peristiwa Fathu Makkah yang berlaku pada tahun ke-8 Hijri. Peperangan yang berlangsung lebih kurang 40 hari ini dimenangi ataupun berjaya kemenangan itu berpihak kepada tentera Islam dan sekaligus menjadikan Khaybar ini sebagai wilayah di bawah kekuasaan Islam, di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita baca dalam sejarah secara detailnya, ulama sebahagian menyebut peperangan ini berlaku pada akhir bulan Muharram tahun ke-7. Dan ini merupakan ciri-ciri peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghapuskan saki-baki puak-puak Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Punca yang disebut dalam kitab-kitab sirah ialah terjadinya peperangan ini adalah setelah Nabi SAW mengadakan perjanjian perdamaian yang ditandatangani dalam perdamaian Hudaibiyah dengan pihak Quraisy Mekah pada tahun ke-6. Kita baca dalam sirah tahun ke-6 Hijri, bila Nabi nak pergi buat umrah dihalang oleh Quraisy Mekah, tak beri Nabi masuk ke Mekah. Minta mereka halau Nabi SAW supaya pulang semula ke Madinah. Dan akhirnya Nabi dan para sahabat bertahallul, dan sebelum itu berlakulah perjanjian Suluh Al-Hudaibiyah pada tahun ke-6. Jadi selepas daripada berlakunya perjanjian perdamaian ini yang ditandatangani oleh pihak Islam dan tentera Quraisy, puak-puak Quraisy,
Maka berlakulah gencatan senjata selama 10 tahun. Maka Nabi SAW mengambil kesempatan ini, baginda mula merancang untuk membasmi, menghapuskan saki-baki perkumpulan Yahudi yang masih ada di sekitar Madinah. Setelah di dalam kota Madinah sendiri telah berjaya dibersihkan daripada golongan-golongan ini. Dalam peristiwa yang sebelumnya, Bani An-Nadir, Quraidah dan sebagainya lah. Maka Nabi melihat bahawa puak-puak Yahudi ini tidak boleh dibiarkan. Kerana mereka akan mencetuskan pengkhianatan, kejahatan sebagaimana yang pernah mereka cetuskan sebelum itu. Kita baca dalam sejarah pada tahun ke-5 berlaku peperangan Al-Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq atau Ahzab ini, Yahudi Madinah mengkhianati Nabi SAW apabila mereka bersepakat dengan Abdullah bin Ubay, ketua munafikin, berpakat dengan Quraisy Makkah dan juga beberapa kabilah yang lain untuk menyerang kota Madinah, menyerang Nabi SAW. Sedangkan waktu Nabi masuk kota Madinah dalam peristiwa hijrah, baginda dah membuat satu piagam yang mana orang-orang Yahudi ini diberikan hak mereka. Mereka nak hidup di Madinah secara aman, mereka boleh hidup, mereka boleh cari makan, mereka boleh mengamalkan kepercayaan mereka. Cuma mereka kena patuh dan taat kepada kepimpinan Nabi SAW sebagai ketua kerajaan Islam di Madinah. Tapi yang kata Yahudi ini, dia jenis bangsa tak boleh beri muka. Akhirnya dia khianat. Beberapa kali merancang untuk membunuh Nabi, sehingga akhirnya sampai ke kemuncak mereka berpakat pula dengan Quraisy Makkah. Sedangkan dari segi ideologi, akidah mereka jauh berbeza dengan puak-puak musyrik ni. Tapi oleh kerana nak menyerang Madinah, menyerang Nabi, mereka sanggup bersatu dengan puak-puak munafikin Madinah sekalilah, Abdullah bin Ubay apa semualah. Maka Nabi pada tahun ke-7 apabila selesai daripada perjanjian Hudaibiyah, Nabi ambil kesempatan di situ untuk menghapuskan saki-baki Yahudi yang berada di sekitar kota Madinah. Khaybar lebih kurang 100 km ke utara kota Madinah. Lalu kata dia di sini, di antara yang disebut oleh ulama, kaum Yahudi Madinah di Khaybar ini mempunyai kubu pertahanan yang sangat kuat. Dan bilangan tenteranya mencapai 10,000 orang. Tambahan pula mereka memiliki persenjataan dan kelengkapan perang yang cukup besar, dan mereka telah dikenali sebagai orang yang bijak tipu daya, menghasut dan mengadu domba. Dari sudut kekuatan tentera tu, mereka duduk dalam kubu pertahanan. Sebagaimana hari inilah kita tengok di Palestin, mereka buat tembok dan sebagainya. Bukan baru, sejak daripada dulu lagi panggil Yahudi lagu tu. Dari sudut ketenteraan, dari sudut kelengkapan persenjataan, tentera ada bilangan mereka sampai mencecah 10,000. Sedangkan kekuatan tentera Islam pada ketika itu hanya 1,600. 1,600 orang tentera Islam dan 200 tentera berkuda. Berdepan dengan 10,000 tentera yang dipimpin oleh puak-puak Yahudi di Khaybar ni. Tetapi kemenangan bukan bergantung kepada jumlah ketenteraan. Sebagaimana kita melihat apa yang berlaku di bumi Palestin hari ini. Bukan bergantung kepada senjata, kapal terbang, Iron Dome dan sebagainya. Dah. Allah kata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit jumlahnya berjaya mampu mengalahkan pasukan yang ramai jumlahnya, yang lebih besar jumlahnya. Semua adalah dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata dia di sini, Nabi SAW mengambil tindakan menyerang mereka kerana mereka ini mesti dihapuskan secepat mungkin. Kerana lambat laun akan menjadi punca pertelingkahan dan huru-hara di kalangan kaum muslimin di kota Madinah sebagai ibu kota bagi kaum muslimin pada ketika itu. Lalu baginda mengambil keputusan untuk keluar menghadapi mereka di Khaybar
pada penghujung bulan Muharram tahun ke-7 Hijri, dan kekuatan di pihak tentera Islam pada ketika itu berjumlah sekitar 1,600 orang dengan kekuatan seramai 200 tentera yang berkuda. Apabila menjelang di Khaybar, sebagaimana diceritakan kepada kita, baginda Nabi SAW mengangkat tangan, menadah memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma rabbas samawati wal ardi wa ma adlalna, wa rabbal ardaini wa ma aflalna, wa rabbas syayatin wa ma adlalna, wa rabbal riyah wa ma dharayna, inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha, wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aqdimu bismillah. Nabi angkat tangan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ya Allah, ya Tuhan, Tuhan langit dan segala apa yang ada di bawahnya, dan Tuhan bumi serta segala apa yang ada di atasnya, dan Tuhan syaitan-syaitan serta segala apa yang menyesatkan, dan Tuhan angin serta segala sesuatu yang ditiupkannya. Sesungguhnya kami bermohon kepadamu kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan segala apa yang ada di dalamnya. Dan kami mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, daripada kejahatan negeri ini, Khaybar, kejahatan penduduknya dan segala yang ada di dalamnya. Maralah kamu semua, kata Nabi, dengan nama Allah. Teruskan perjuangan dengan nama Allah. Bila Nabi SAW sampai di sana, baginda memilih satu tempat yang dekat dengan salah satu benteng Khaybar yang dipanggil benteng An-Nutah, Husnul Nutah, sebagai pusat untuk berkumpulnya tentera-tentera Islam di Khaybar tadi ini. Lalu seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Hubbab Ibnul Munzir radhiyallahu anhu, sebagaimana dia juga bertindak dalam peperangan Badar dahulu yang awal berlaku pada tahun kedua Hijri, Hubbab Ibnul Munzir mari, dia cadangkan kepada Nabi agar tempat perhimpunan itu atau tempat bertapaknya tentera Islam itu dipindahkan ke suatu tempat yang lain. Karena kata dia ni, kata Hubbab, aku cukup kenal dengan perangai puak-puak Yahudi, penduduk An-Nutah ni. Mereka ini terkenal dengan jaguh, kehebatan mereka dalam bab memanah. Dan lebih-lebih lagi lah, mereka berada di tempat yang lebih tinggi daripada kedudukan tentera Islam. Kalau kita duduk kang tu, maka kita duduk di bawah, mereka duduk di atas. Kerana kedudukan mereka lebih tinggi daripada kita. Maka kata Al-Hubbab Ibnul Munzir, ya Rasulullah, kalau kita duduk tang ni, keselamatan kita amat-amat terancam. Mereka ni pula ada kelebihan, kecekapan dalam memanah. Kita duduk di bawah, mereka duduk di atas. Sedap mereka lepas panah kepada kita. Maka dia cadangkan satu tempat yang lain, yang lebih sesuai, serta minta Nabi supaya beri arahan kepada tentera Islam untuk bergerak ke sana. Maka Nabi SAW setuju dan Nabi terima apa yang dicadangkan oleh Hubbab Ibnul Munzir. Nabi pindah ke suatu tempat yang lain yang lebih aman. Kemudian berlakulah pertempuran dengan keadaan aman. Satu demi satu benteng kekuatan musuh dapat dikuasai oleh tentera Islam, kecuali benteng yang terakhir. Di sinilah tentera musuh bertahan dengan Quraisy. Tentera musuh bertahan segigih sekali sehingga banyak menjadi korban, baik di pihak Islam ataupun di pihak musuh sekali lah. Oleh itu kata dia, sampai akhirnya mereka dah tak mampu nak tahan lagi dah, maka mereka mencadangkan supaya diadakan gencatan senjata dan perdamaian demi untuk menjaga darah terus daripada mengalir hasil daripada korban peperangan tersebut. Dalam perundingan ini berlakulah perdamaian dengan syarat. Yang pertama, Nabi letakkan syarat, mereka mengakukanlah, minta perdamaian, gencatan senjata daripada Nabi. Mereka tahu dah, mereka dah tak boleh buat apa dah. Akhirnya Nabi setuju dan Nabi beri beberapa syarat. Yang pertama, darah mereka dijaga. Mereka minta kepada Nabi beberapa perkara. Darah mereka dijaga makna diberikan keselamatan, keturunan mereka diamankan. Dan kedua, mereka hendaklah bersedia untuk keluar meninggalkan Khaybar bersama-sama dengan kaum keluarganya. Nabi SAW arahkan mereka supaya keluar daripada Khaybar bersama-sama dengan keluarganya meninggalkan Khaybar. Tak boleh bawa apa pun.
Mereka tidak dibenarkan membawa bersamanya melainkan selai sepinggang, keluar dalam keadaan hina, diusir oleh baginda Nabi daripada Khaybar dalam keadaan demikian. Tak boleh bawa apa-apa. Dalam keadaan keluar selai sepinggang, keluar daripada bumi Khaybar, yang mereka merasakan mereka selamat di situ. Di akhirnya Allah timpakan kehinaan demi kehinaan kepada mereka kerana penentangan jahat mereka. Kita dah baca dah dalam khutbah tadi bagaimana Allah cerita bahawa bangsa ini akan melakukan kerosakan 2 kali di bumi Palestin. Demi kerosakan zaman Nabi SAW, walaupun diberikan kepada mereka hak-hak mereka, tapi mereka khianat dengan Nabi. Tetap tidak memperakui kerasulan Nabi, bahkan menentang Nabi, bahkan sampai bila-bila. Kejahatan ini akan dilakukan oleh puak-puak Yahudi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala timpakan kehinaan ke atas mereka. Nabi letakkan syarat, nyawa mereka diberi keselamatan, keturunan mereka diamankan, mereka mesti keluar daripada bumi Khaybar dalam keadaan tak boleh bawa apa melainkan selai sepinggang saja. Bila syarat ini dipenuhi dan dipersetujui, maka keluarlah mereka meninggalkan Khaybar. Di dalam benteng-benteng yang dikosongkan itu, umat Islam memperolehi banyak senjata dan juga menjumpai kitab-kitab Taurat. Tetapi kemudian mereka meminta supaya umat Islam, orang Islam, kembalikan kepada mereka kitab-kitab tersebut. Permohonan itu diterima oleh baginda Nabi SAW. Mereka minta balik. Maka Nabi SAW beri keadilan dalam Islam tadi. Dilantik sebagai panglima perang dilantik baginda Nabi SAW. Diceritakan kepada kita bagaimana baginda Nabi SAW minta pada Sayyidina Ali supaya memegang panji perang dalam peperangan Khaybar, dan Nabi pesan kepada Sayyidina Ali supaya bukti bahawa Islam tidak meletakkan kebendaan sebagai keutamaan dalam peperangan. Lalu kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, aku akan memerangi mereka sehingga mereka sama seperti kita. Lalu baginda Nabi jawab, jangan terburu-buru wahai Ali. Serulah mereka terlebih dahulu kepada Islam. Sampaikan kepada mereka hak Allah yang perlu ditunaikan. Demi Allah, jika Allah memberi petunjuk kepada dirimu, pada mereka, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki unta merah, kata Nabi SAW. Akhirnya mereka diusir oleh baginda Nabi SAW setelah hampir lebih kurang 40 hari. Islam berjaya mencapai kemenangan dan Khaybar akhirnya dikosongkan daripada puak-puak Yahudi. Islam dapat kemenangan yang gemilang dalam peperangan tersebut. Ini di antara siri-siri peperangan yang berlaku dalam usaha Nabi untuk memerangi golongan-golongan Yahudi yang sememangnya memusuhi Islam. Bukan kata baru, sejak daripada hari kelahiran Nabi SAW lagi. Bila mereka dapat tahu Nabi ini bukan daripada keturunan mereka, sejak daripada itulah permusuhan mereka terhadap Nabi, terhadap Islam tak pernah padam sampai bila-bila. Apa yang berlaku di Palestin pada hari ini, bila mereka merampas tanah air orang-orang rakyat Palestin, mereka kata itu hak mereka. Tapi bila orang Islam nak ambil balik hak mereka yang telah dirampas, mereka tuduh orang Islam sebagai pengganas dan sebagainya. Dan disokong oleh kuasa-kuasa besar dunia, termasuklah sebahagian daripada pemimpin-pemimpin Islam yang dah lama terikat, dah kena cekak dengan pokok Yahudi ini. Jadi tuan-tuan, bumi Palestin ini bukan bumi orang Palestin saja, tapi bumi umat Islam seluruhnya, termasuk kita lah. Sebab hubungan dia terlalu kuat. Kita baca dalam sejarah bila Nabi SAW hijrah pergi ke Madinah, Nabi semayang kiblat tala ke Baitul Maqdis. Selama 17-18 bulan semayang tu kiblat tala ke Baitul Maqdis, yang merupakan kiblat pertama orang Islam. Lepas tu barulah beralih ke arah Kaabah di Makkah Al-Mukarramah. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj pun kita tengok bagaimana Nabi dibawa daripada Makkah pergi ke Palestin, singgah di Baitul Maqdis, semayang dan sebagainya. Maka semua ini memberi kesedaran kepada kita bahawa sebenarnya kita ada tanggungjawab. Mungkin kita nak terbang pergi berjuang bersama dengan mereka, mereka pun tak minta hak tu. Tak payah mai duduk di tanah air kamu. Tapi panjatkan kepada kami doa, mampu beri sumbangan, sumbangkan dalam bentuk harta, mungkin duit ringgit dan sebagainya. Cuma pastikan benda tu kita beri kepada saluran yang betul supaya apa yang kita kirimkan tadi sampai, dan bukannya diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Dan yang paling besar sekali adalah doa yang kita panjatkan, minta supaya Allah beri pertolongan kepada mereka.
Mereka sebenarnya beruntung kerana Allah beri peluang untuk dapat syahid ni. Tengok bagaimana keadaan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di sana. Jangan putus harapan untuk berdoa, dan kita sebenarnya sedang menuju ke akhir zaman dan kita dah dekat dah. Apa yang Nabi sebut tu dah jelas pada mata, dah dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh lari daripada tu. Kerana kita menuju ke arah yang demikian. Cuma kita minta pada Allah supaya ditetapkan iman kita dan diteguhkan iman kita dan diberikan kebaikan kepada kita dan saudara-saudara kita di sana, insya-Allah dengan kemenangan yang gemilang sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah itu memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.